Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Has dengan tajuk Penggunaan bilik mandi dan tandas, sambungan dari video yang lepas. Okey, diharap semua bersedia untuk mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Has untuk video kali ini. Okey, mari sama-sama dengan Cikgu Has. 2.1.3 iaitu cara membersihkan bilik mandi dan tandas. Okay, pada video yang lepas kita telah diperkenalkan dengan tajuk 2.1.1 iaitu cara menggunakan bilik air dan 2.12 cara menggunakan tandas. Jadi hari ini Cikgu akan terus sambung dengan tajuk cara membersihkan bilik mandi dan tandas. Okay, sebelum tu Cikgu kenalkan jenis-jenis tandas. Ada dua iaitu tandas cangkung dan tandas duduk. Kita boleh pilih yang mana tandas yang kita rasa selesa untuk guna. Kalau kita selesa guna tandas cangkung, kita pilih tandas cangkung. Kalau kita selesa dengan tandas duduk, kita boleh guna tandas duduk. Yang penting amalan penggunaan tandas itu yang awak kena belajar. Guna cara menggunakan tandas dengan cara yang betul. Tak kira tandas cangkung atau tandas duduk. Ini cikgu perkenalkan alatan mencuci tandas. Untuk mencuci tandas, kita perlu ada peralatan untuk mencuci tandas. Antaranya ialah, cuba lihat dalam gambar, sarung tangan yang dibuat daripada getah. Lepas tu cecair pencuci, berus tandas, baldi. Lepas tu berus pelbagai bentuk mengikut bentuk mangkuk tandas. Berus kasar, pelocok tandas, berus gigi yang lama digunakan untuk mencuci bahagian yang tersembunyi yang sukar dicuci menggunakan berus yang besar. Jadi sarung tangan getah dipakai ketika kita mencuci tandas. Kemudian cecair pencuci tandas. Kita guna cecair yang khas untuk mencuci kotoran degil dalam tandas. Kemudian bila dah siap cuci, kita letak pewangi tandas supaya bau harum dan wangi dalam tandas. Ini antara jenama cecair pencuci tandas yang cikgu dah ambil daripada internet. Antara contoh-contohnya ialah Harpic, Clorox, Eject dan Dettol. Kita boleh pilih banyak jenama-jenama lain yang di pasaran. Ini hanya contoh yang cikgu ambil sahaja. Dia kalau nak guna yang mana pun tak apa. Yang penting bersih dan boleh membasmi kuman. Ini langkah mencuci tandas. Mula-mula perlu letakkan cecair pencuci tandas ke dalam mangkuk tandas. Kemudian barulah kita memberus menggunakan berus tandas yang sesuai mengikut bentuk mangkuk tandas. Cuba lihat pelbagai bentuk berus tandas yang digunakan. Setelah dia letak serbuk cecair pencuci, digunakan berus yang sesuai mengikut bentuk mangkuk tandas. Tengok ada bentuk melengkung yang memudahkan untuk mencuci bahagian yang tersembunyi. Ini guna bentuk-bentuk yang sesuai ni. Mangkuk tandas pun tengok ada pelbagai bentuk. Okey, tandas kita dah bersih. Okey, barulah selesa untuk kita menggunakan tandas. Baunya harum. Kita pun selesa untuk menggunakan tandas yang bersih. Tandas yang bersih lambang keimanan kerana kebersihan sebahagian daripada iman. (2.1.4) Mengamalkan penggunaan kemudahan bilik mandi dan tandas dengan betul. Ini
apa yang cikgu dah ajar tadi, awak cuba amalkan dan cuba gunakan kemudahan bilik mandi dan tandas dengan cara yang betul. Okey, apa amalan baik yang perlu kita lakukan semasa di bilik mandi dan semasa menggunakan tandas? Okey, yang pertama, pastikan paip air ditutup dengan baik selepas digunakan. Maknanya awak kena tutup dengan kemas. Seperti mana yang kita dah belajar pada awal-awal pembelajaran kita hari ini. Macam mana nak tutup kepala bilik air kita supaya tertutup kemas dan air tidak menitik. Kerana apabila kita biarkan air menitik dan tidak menutup dengan kemas akan menyebabkan berlakunya pembaziran air dan bil air akan meningkat. Seterusnya, yang kedua, semasa menggunakan tandas kita perlu pam selepas kita gunakan tandas. Ini jangan abaikan amalan ini kerana kalau kita biarkan begitu, kemungkinan akan menyebabkan pembiakan kuman. Jadi amalan dan tabiat ini adalah tabiat yang tidak baik. Jadi apa yang kita dah belajar, cuba amalkan. Seterusnya, ketika memberus gigi, kita perlu tutup bilik air. Jangan biarkan bilik air dalam keadaan terbuka ketika kita memberus gigi. Bila selesai memberus gigi, baru kita buka paip air dan kita basuh sisa-sisa ubat gigi yang jatuh dalam sinki bersama dengan berus gigi. Ini adalah untuk menjimatkan air. Seterusnya, yang keempat, tutup pancuran semasa bersabun ketika mandi. Ini pun sama, perlu tutup shower yang kita gunakan tu, yang air hujan dalam bilik air tu, tutup semasa kita bersabun. Ini untuk mengelakkan berlaku pembaziran air dan pembaziran sabun. Kerana apabila awak mandi dengan membuka pancuran, sabun yang kita sabun di badan akan jatuh bersama air. Jadi badan kita yang kita sabun tu tidak betul-betul bersih. Seterusnya, sama juga yang masa kita gosok gigi tadi, jangan biarkan pili mengalir semasa kita mencuci tangan. Mana kalau kita cuci tangan, kita ambil sabun, kita amalkan 7 langkah tu dalam keadaan pili air tertutup. Jangan buka lagi. Selesai dah cuci guna sabun, baru kita buka pili air dan cuci bersih-bersih tangan kita. Okey, seterusnya, amalan yang kita gunakan di tandas. Okey, mana satu pilihan anda? Duduk atau mencangkung? Sebab ada 2 jenis tandas, iaitu tandas duduk dan tandas mencangkung. Yang mana pilihan kita ikut keselesaan kita sendiri. Kalau kita buat rumah, biasanya kita akan pilih tandas mengikut keselesaan yang kita guna. Kalau kita selesa tandas cangkung, kita buat tandas cangkung, dan kalau kita selesa dengan tandas duduk, kita akan buat tandas duduk. Dan ada juga yang buat dua-dua jenis untuk memudahkan apabila berlakunya masalah kesihatan. Mana kalau tidak sihat, sukar untuk duduk mencangkung, kita lebih selesa untuk duduk. Cuba lihat cara kedudukan kaki apabila menggunakan tandas mencangkung. Kedudukan kaki kena sesuai dan jarak antara bahagian belakang dengan dinding pun perlu sesuai. Ini untuk mengelakkan kita punya najis tu jatuh bertaburan di atas lantai, tidak masuk betul ke dalam mangkuk tandas. Jadi kedudukan kaki dan bahagian belakang untuk supaya jangan terlalu rapat dengan dinding. Jadi kita perlu sesuaikan kedudukan tu biar betul-betul najis yang kita buang masuk ke dalam mangkuk tandas. Okay, begitu juga apabila kita menggunakan tandas duduk. Tandas duduk lebih sesuai kalau kita duduk dengan cara condong sedikit. Cuba lihat gambar ibu jari yang
ke bawah, ibu jari ke bawah tu maknanya amalan yang tidak baik, maknanya duduk tegak, tidak sesuai. Jadi kita disarankan untuk duduk dalam keadaan 35 darjah tu, membongkok sedikit, iaitu dengan menekan usus besar. Ini seperti yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi kita duduk macam ni pun dapat pahala kerana ikut sunnah Nabi. Kemudian tandas duduk ni kita jangan guna untuk mencangkung pula, sebab itu cara yang tidak betul dan boleh mengundang bahaya. Sebabnya kalau kita naik duduk mencangkung, kemungkinan akan tergelincir ataupun mangkuk tandas boleh pecah dan menyebabkan kecederaan berlaku di dalam tandas. Jadi hati-hati ketika menggunakan tandas dan gunakan kemudahan yang ada mengikut cara yang sepatutnya. Setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana menonton dan sekiranya bermanfaat, sila like, komen, share dan subscribe. Dan kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ilal liqa ma'assalamah. Bye-bye.